padri. Tapi kena faham-faham juga lah kan, macam Fir'aun lah kan. Fir'aun pun tak sempat nak mengucap dua kalimat syahadat, bila mana sampai nyawanya kok ghargharah. Ni ghargharah tahap ni lah. Bila sampai saja nyawa di ghargharah ini, maka tak ada, pintu taubat dia dah tertutup dah. Tapi padri itu pun silap kan. Dia ingat senang macam tu kan. Ini bukan menimbulkan isu perkauman, tapi ini realiti dia. Realiti dia adalah agama Kristian pun mengakui akan kebenaran agama Islam. Dan itu yang kita perlu tahu. Dan pernah sekali ni nak cerita pula pasal hadis ini berkenaan balik pada hadis ini yang asal, haram menyembunyikan ilmu Allah Ta'ala. Itu sebabnya ada satu kisah lagi. Tak apa kisah kan? Banyak orang kisah kan? Sebelum tu kita masuk sikit. Padri juga. Ni padri ni dia suka bertanya kepada doktor. Seorang doktor ni Dr. Marina daripada Opsi. Masa ni Dr. Marina ni belajar di luar Opsi, di luar negara. Dia sentiasa berkawan dengan orang Kristian. Maksudnya istilah macam pok lah kan. Tapi kita kena faham, Allah Ta'ala telah menyebut, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhuduna fi haditsin min ghairi. Apabila kamu melihat orang yang memperolok-olokkan agama Allah Ta'ala, fa'rid anhum, maka jauhilah daripada mereka hatta yakhuduna fi haditsin min ghairi, sehinggalah mereka berbalik pada perbahasan yang lain. Kita duduk semata-mata saja-saja duduk dengan orang yang memperolokkan agama Allah Ta'ala, yang menghina hukum Allah Ta'ala, maka hukumnya berdosa. Kenapa? Ulama usul fiqh usuliyu mengatakan, bila perintah daripada Allah Ta'ala menjadi satu kewajipan bagi kita untuk melaksanakannya, kecuali ada qarinah dalil yang lain mengatakan itu adalah sunat. Tapi sekarang ni itu adalah wajib. Allah perintahkan kita menjauhi daripada mereka, maka berbalik pada cerita yang tadi. Bila Dr. Marina ni dengan padri tadi, dia duduk dengan padri ni atas dasar dakwah, maka memang betul boleh. Kalau dia saja-saja duduk nak berkawan, maka hukumnya adalah haram. Tapi masalahnya, padri ni dia setiap hari dia akan bertanya soalan. Setiap kali jumpa dia tanya soalan. Tengok ni. Ini dakwah mereka kepada orang Islam. Sentiasa mereka sentiasa mereka ini menimbulkan syak wasangka ke atas orang Islam. Dia tanya soalan. Satu ketika tu dia tanya soalan. Lagi simpel soalan ni pun kalau kita nak jawab kan? Memanglah Allah kata dalam Quran pun sebut jelas lah kan? Dia tanya soalan. Kenapa orang Islam diharamkan makan ba'alibaya? Khinzir. Tergemam Dr. Marina. Dia pun jawab, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tak boleh makan khinzir ya. Allah sebut tentang Hurimat alaikum maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan kata kamu semua daging khinzir. Tapi dia jawab balik. Dia kata apa? Khinzir ni banyak manfaat. Dia kata. Tapi kenapa diharamkan? Benda ni pernah ditanya kepada doktor pensyarah di mana nak tak cerita. Dia pun tak boleh jawab soalan. Sebab kita ingat amrun ta'abbudi. Kita ingat perintah Allah Ta'ala itu adalah satu perkara yang wajib kita lakukan dalam dasar ibadat. Tak perlu kita petikaikan. Tak payah tanya ilah. Sebab tak payah. Kita buat dasar kehambaan kita pada Allah Ta'ala. Tapi dapat jawapan yang anda tanya sebelum ni dengan Tok Buwana. Dia kata senang kita jawab. Kalau nak melawan dengan orang Kristian ni, bukan nak melawan orang Kristian. Kita dalam masyarakat majmuk tidak menjadi permasalahan untuk kita bermuamalah dengan mereka. Nabi Muhammad pun pernah bermuamalah dengan Yahudi dan Nasara dalam bab jual beli. Tak ada masalah. Boleh berkawan, tak masalah. Tapi niat kita dakwah. Maka jawapan yang perlu kita jawab macam mana dia kata? Senang. Kenapa agama Kristian mengharamkan padri berkahwin? Sedangkan kahwin itu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, kepada manusia. Kenapa diharamkan? Suruh dia jawab. Boleh dijawab. Kita kena bagi dia tashkik tadi. Yang tadi dia tashkikkan kita, dia syakkan kita bagi dia syak tadi. Jadi nak ceritanya, hang pun buat pun tak ada sebab. Kami buat sebab kami menghambakan diri kami kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kena main akal macam tu, main logik akal gitulah. Kalau nak berkawan, nak berlawan dengan Allah. Okey, yang seterusnya. Dalam hadis tadi telah disebutkan satu lagi.
dan yang dimasukkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajar, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal atau haram dan sesuatu perkara. Tapi yang cerita pasal Dr. Marina tadi, dia bukan nak tahu pasal Islam, dia nak menimbulkan prasangka dan juga syakwa sangka. Tapi kalau orang yang baru masuk Islam bertanya pada kita, kita nak cerita kan? Wajib kita sampaikan, ya? Tapi jangan cerita benda yang buat tu ya. Ini baru kita bagi dia masuk Islam, ajak aku nak kenal dia lah. Ni kat belakang aku ni ada 20 buah kitab. Hang balik rumah, hang balik, hang baca dulu, hang telaah sampai habis-habis. Besok hang main balik kat aku nak tanya balik soalan dekat dalam 20 kitab ni. Dia besok dia nak main balik tak kata. Tobatlah dia tak main. Tobatlah tak main. Siap-siap nanti convert balik agama dia balik asal. Kita memperberatkan ke atas diri dia. Ini masalah. Dalam bab syariat, asas pensyariatan adamul haraj. Dia ada qillatul taklif, adamul haraj, tadarrus fi tasyri'. Ini asas pensyariatan. Tadarrus fi tasyri', berperingkat dalam pensyariatan. Macam arak. Arak ni kan dia bukan yang sekalipun Allah haramkan. Sebab Allah faham naluri arak ketika itu sentiasa dengan arak. Ya. Itu sebabnya Sayyidina Umar masuk ke dalam ketika mana sembahyang sebut dia lain jadi. Ayat lain jadi lain sebut sebab dalam keadaan mabuk. Lepas tu baru Allah haramkan arak tersebut. Maksudnya berperingkat. Okey, yang keduanya pula qillatul taklif, asas pensyariatan. Kurangnya pentaklifan. Maksudnya kurangnya tanggungjawab. Allah Taala tak membebankan umat dia. Yang mampu saja Allah berikan pada kita. Ini mampu kita buat sekarang. Puasa mampu tak? Mampu lah. Haji mampu kan? Tak semua mampu belaka. Tak ada yang tak mampu. Tak ada. Allah Taala kata, kalau kata nak beratkan dulu niat ceritanya. Kalau berat dulu 50 waktu kita sembahyang dulu. 50 waktu. Tapi ada sebab musabab. Allah Taala ni memang kalau ditimbulkan persoalan, Allah Taala ni takkan tak tahu kami ni tak cukup. Kami ni tak mampu dengan 50 waktu kan. Nabi Muhammad yang dapat tolong kami. Akhirnya Nabi Muhammad pun dapat 5 waktu. Kita kena faham. Allah Taala nak beri sebab musabab. Allah beri 50. Sebenarnya Allah dah tahu dah. Aku nak beri 5 waktu. Tapi dengan sebab musabab, yang ini nak jadikan sebab Rasulullah datang kepada Allah Taala disebabkan Nabi Musa tanya. Nabi Musa berkata, Muhammad, wahai Muhammad, hang yakin kau mak hang ni boleh nak solat 50 waktu ni? Aku rasa macam mereka ni tak boleh belaka. Umat Nabi Muhammad kan kecil-kecil Nabi Adam tu besar-besar kan. Kasar kita makin lama makin kecil. Tengoklah zaman pakcik-pakcik, makcik-makcik semua besar-besar. Main kat kami semua kecil-kecil belaka. Budak sekarang sekolah kan, dia jadi memang try lah. Boleh buat sukatan. Dan tingkatan 1 udah macam ada 3. Saya pun kena macam tu kan. Itu pergi kuliah mana tau. Dia kata disebutlah kat mula-mula Alhamdulillah pada malam ni kita didatangi oleh seorang ustaz daripada Ipoh. Saya pada asalnya saya ingatkan ustaz ni sekolah menengah. Saya sembang-sembang dah rupanya dah mengajar dah kerja dah. Saya pun dari. Dia kata saya muda. Saya sembang dengan Akmoy mana tahu itu asuh. Dia kata, ini abang apa? Dia kata, adik umur berapa? Saya kata lah umur 26 tahun. Ayah, ibu dia kata, saya ingat adik umur 18 tahun, 17 tahun lah. Dia kata, nasib baik saya boleh cukup lagi misal. Saya cukup misal lagi muda. Tak apa dah lah. Aku nak cerita kenaan tu lah. Apa cerita tadi pasal? Tiba masuk kat lain ni. Oh my God. Jadi kita cuma apa? 50 waktu. 50 waktu. Okey lah. Sembahyang betul. Okey. Dia setiap kali Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Taala naik kurang 5 waktu. Asal 50. Furida alayya 50 salatan. Nabi sebut difardukan ke atas aku 50 waktu solat. Bila 50 waktu dalam peristiwa Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Allah Taala. Nabi berjumpa dengan Allah Taala. Ini jumpa ni dengan timbul bala ni kita dah bincang sama orang kan, bukan Allah ni tidak bertempat. Allah ni tidak bertempat. Kita kena ingat akibat kita. Allah tidak bertempat. Okey.
minta kurang 5, dapatlah 5 kurang, jadi 45. Turun balik, oh Nabi Musa berkata boleh lagi ke? Pergi naik balik, kurang kan? 5 waktu. Lalu kali tinggal 5 waktu. Nabi Musa tanya lagi pada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, hang yakin kau umat hang ni boleh buat 5 waktu ni? Nabi kata apa? Aku mahu nak Rasulullah Allah Ta'ala minta kurang. Ya, kita kalau orang Melayu minta kurang lagi dulu ya. RM5. Kurang lah sikit RM3 ya. Kalau sikit ya. Kami dulu kalau pergi kat Mesir dulu kami suka minta kurang. Takhfif syuraya yang ya, minta kurang sikit dah orang pakcik ya. Dia orang Arab ni cara dia senang kan. Ya, bukan kita nak kata kita duit tu ada saja. Pokok dia dapat simpati. Selalunya orang Wafidi ni orang asing yang mengaji ni dia akan bagi keistimewaan. Minta kurang tak dapat. Minta kurang tak dapat. Nampak jagung dia ada, punya banyak. Ambil jagung tarik. Urut jagung. Takhfif syuraya yang bolehlah RM4.5 RM4.5 takhfif syuraya yang asyad nahnu wafidun asyad. Kerana kami ni orang wafid ni orang luar ni. Tengok perut dia, nampak perut dia. Perut dia pula. Takhfif yang bolehlah kan. RM3 lah kan. Lepas. Itu orang Melayu. Lalu pergi tengok orang Melayu yang suka minta kurang. Kalau ada sale dia, dah diskaun tu. Minta lagi kurang. Tu dia, malu saya jadi orang Melayu. Saya ni orang mamak. Tak jadi orang cik. Saya ni orang mamak. Ayah saya orang mamak. Mana ayah? Ayah orang mamak. Mak saya orang petani. Campur dua jadi orang petani. Okey, ya. Itu nak cerita pasal tadi lah. Pasal solat waktu dikurangkan sebab Allah tahu kita memang tak mampu. Okey, yang ketiga, tadi kita tetapi kurang tanggungjawab. Yang ketiga ada muharaj. Maksudnya tidak memayahkan. Tidak memayahkan. Jadi balik pada cerita asal, bila orang Islam yang baru masuk Islam, ialah tidak Islam yang maksudnya dia baru masuk Islam, maka perkara pertama yang perlu kita ajar pada dia adalah bab akidah dulu. Dalam bab akidah pula kita kena ingat benda apa yang kita nak ajar kat dia. Itu sebabnya ulama kata apa? Dulu pernah ada tanya pada Dr. Azhar, dia jawab dia kata apa? Senang. Ajar dia berkenaan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Aku lah ustaz. Asyik-asyik sembahyang baca qul huwallahu ahad. Ustaz pun nak buka baca surah Ikhlas kata. Surah Ikhlas itu surah yang Allah Akbar, nak cerita semangat tinggi ya. Khalisan wajillah. Kita baca surah tersebut, katakanlah olehmu ya Muhammad, dialah, yakni Allah Ta'ala lah Tuhan yang esa, yakni Tuhan yang esa, tunggal. Ajar kepada dia tauhid, sematkan dalam hati orang yang baru masuk Islam. Kamu kena yakin mula-mula Allah Ta'ala itu tunggal. Itu ya, basic asas dia. Jangan kita bebankan dia dengan syariat apa semua, tak payah lagi. Tak apa, tunggal terbalik sembahyang tak apa. Maka masalah. Sebab dalam bab syariat ni dia mestilah berperingkat. Jangan kita bagi bebanan sekali harum. Itu kita dah bincang tadi. Pertama mula balik berperingkat dalam persyariatan. Asas yang pertama, asas yang kedua kurang tanggungjawab, yang ketiga tidak membebankan. Itu adalah asas persyariatan. Baik, kita tengok dalam kitab ni bab ukud muamalah sikit ya. Sebelum kita masuk isyak. Punya cari kita askar dah tak jumpa. Sudah ni kita ni tak jumpa. Kita ni sebab tengok apa ni kita boleh bincang sikit-sikit lah.